Pada pandangan kalian, manakah jurulatih Korea yang terbaik di kalangan mereka berdua? Adakah jurulatih daripada Malaysia iaitu Kim Panggon atau jurulatih daripada Indonesia iaitu Shin Tae-yong? Kali ini Top Studio Channel akan membawakan 4 sebab yang membuatkan jurulatih ini lebih baik. 4 sebab kehebatan mereka kita akan lihat dari 4 sudut. Yang pertama, dari sudut pencapaian. Pencapaian ini kita akan lihat dari sudut karier sebagai pemain, karier sebagai jurulatih dan kejayaan yang dicapai oleh mereka berdua. Ketika karier Kim Panggon sebagai pemain bola sepak, beliau pernah bermain di Liga Korea seperti Ulsan Hyundai dan Jeonbuk Hyundai Motors. Selebihnya beliau bermain di Liga Hong Kong. Beliau yang bermain di sayap kiri telah menjaringkan sebanyak 27 gol dalam 148 perlawanan sepanjang kariernya selama 12 tahun, bermula tahun 1992 sehingga 2004. Beliau kini berumur 53 tahun. Manakala Shin Tae-yong pula kariernya bermula di kelab Liga Korea iaitu Seongnam selama 12 tahun, bermula tahun 1992 sehingga 2004. Selepas itu beliau berhijrah ke kelab Australia sebelum menamatkan kariernya sebagai pemain bola sepak. Shin Tae-yong juga mewakili negaranya Korea Selatan selama 10 tahun, yang mana 6 tahun tersebut bersama pasukan senior. Pemain penyerang tengah itu telah membuat penampilan yang cukup baik sepanjang kariernya ketika mewakili kelab dengan menjaringkan gol sebanyak 76 gol daripada 297 perlawanan. Beliau kini berumur 51 tahun. Bagi kami, Shin Tae-yong memiliki kekuatan berbanding Kim Panggon jika dilihat dari sudut pencapaian karier masing-masing sebagai pemain. Jika dilihat daripada karier mereka sebagai jurulatih, Kim Panggon telah menjadi jurulatih bagi negara Hong Kong selama 8 tahun dan 3 tahun bersama skuad bawah 23 tahun Hong Kong. Kemudian menjadi naib presiden Korea Selatan yang mana berperanan dalam mempromosikan pembangunan bola sepak Korea Selatan daripada tahun 2017 sehingga 2021. Pada tahun 2022, beliau diumumkan sebagai jurulatih Harimau Malaya. Shin Tae-yong pula menjadi jurulatih Korea Selatan selama 3 tahun. Juga menjadi jurulatih Korea Selatan bawah 23 dan 20 tahun masing-masing selama 2 tahun. Kemudian beliau menjadi jurulatih skuad Garuda Indonesia Senior bawah 23 tahun dan 19 tahun bermula tahun 2019. Bagi kami, Shin Tae-yong mempunyai pengalaman yang lebih baik kerana berpengalaman menjadi jurulatih ranking FIFA ke-29 dunia berbanding Kim Panggon yang hanya menjadi jurulatih ranking ke-145 dunia. Jika dilihat dari sudut kejayaan yang dicapai oleh mereka sepanjang menjadi pemain dan jurulatih, boleh dilihat bahawa Kim Panggon tidak banyak kejayaan yang dicapai ketika menjadi pemain. Cumanya ketika menjadi jurulatih, beliau pernah membawa skuad Hong Kong ke final Piala Asia Timur tahun 2010. Beliau juga membawa Hong Kong bawah 23 tahun memenangi pingat emas Sukan Asia Timur pada tahun 2009. Adapun Shin Tae-yong banyak memenangi anugerah ketika zaman remajanya. Beliau mendapat anugerah pemain muda terbaik Liga Korea pada tahun 1992. Beliau juga memenangi Liga Korea selama 3 tahun berturut-turut dari 1993 hingga 1995. Pada tahun 1995, beliau dinobat sebagai pemain paling bernilai Liga Korea dan juga memenangi kejohanan kelab Asia pada penghujung tahun. Beliau juga memenangi gelaran Liga selama 3 tahun berturut-turut dari 2001 hingga 2003 dan beliau pernah memenangi anugerah MVP keduanya pada 2001. Beliau dianggap sebagai salah seorang pemain Liga Korea terhebat sepanjang zaman dan telah dipilih untuk kesebelasan terbaik ulang tahun ke-30 Korea Liga pada 2013. Secara kesimpulannya, Shin Tae-yong lebih hebat dari segi kejayaan yang diperoleh sebagai pemain dan jurulatih berbanding Kim Panggon. Yang kedua, sokongan. Antara faktor kejayaan seseorang jurulatih adalah sokongan daripada pelbagai pihak. Oleh itu, kita boleh lihat dari 3 sudut, iaitu sokongan daripada Persatuan Bola Sepak Negara itu sendiri,
sokongan daripada barisan kejurulatihan dan sokongan daripada penyokong. Jika dilihat Persatuan Sepak Bola Indonesia PSSI dan Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM masing-masing mementingkan kebajikan jurulatihnya, kita boleh lihat gaji yang ditawarkan oleh mereka amat berbaloi. Mengikut laman web kompas.com, gaji yang diberikan oleh PSSI kepada Shin Tae-yong lebih kurang RM320,000 sebulan. Jurulatih Indonesia itu walau bagaimanapun diamanahkan untuk memegang kejurulatihan untuk 3 skuad, iaitu skuad senior, skuad bawah 23 tahun dan 19 tahun Garuda Indonesia. Kontrak Shin Tae-yong bersama skuad Garuda Indonesia adalah selama 4 tahun. Manakala jurulatih Harimau Malaya, FAM sendiri merahsiakan gaji yang diterima oleh Kim Panggon. Tetapi kita boleh lihat anggaran kasar berdasarkan gaji yang diterima oleh Kim Panggon semasa mengemudi tim kebangsaan Hong Kong pada tahun 2017. Seperti di laman web South Korea ini, iaitu sekitar 100,000 ke 150,000 sebulan. Walau bagaimanapun, Kim Panggon hanya mengemudi skuad senior Malaysia sahaja. Kontrak Kim Panggon bersama Harimau Malaya adalah selama 2 tahun dengan tambahan 2 tahun lagi jika prestasi memuaskan. Bagi admin, sokongan daripada persatuan masing-masing dari sudut gaji amat memainkan peranan, dan jurulatih Indonesia tampak lebih berbaloi gajinya dan juga menambahkan lagi pengalaman mengemudi skuad senior dan junior Indonesia. Jika dilihat pula dari sudut sokongan daripada barisan kejurulatihan, negara Indonesia dan Malaysia mempunyai barisan kejurulatihan yang terbaik. Malaysia mempunyai 5 pembantu jurulatih Kim Panggon. Yang pertama, Pau Marti Vicente, iaitu pembantu jurulatih. Beliau mempunyai lesen pro UEFA. Beliau juga pernah menjadi pembantu pengurus Barcelona bawah 18 tahun. Antara pemain yang pernah digilat beliau adalah Ansu Fati daripada Barcelona. Seterusnya, Cho Jun Ho, iaitu jurulatih penjaga gol. Beliau pernah dipanggil mewakili negara Korea Selatan. Yang ketiga adalah Dr. Gohan Kandemir, iaitu jurulatih kecergasan. Beliau pernah berkhidmat di 6 kelab Liga Turki sebagai jurulatih kecergasan. Yang keempat adalah Lim Jae-hoon, iaitu penganalisis. Beliau pernah mendapatkan latihan sebagai penganalisis untuk skuad kebangsaan Korea. Yang kelima adalah Ella Varasan, iaitu pembantu jurulatih tempatan. Manakala barisan pembantu jurulatih Indonesia pula adalah yang pertama, Choi In-chul, iaitu pembantu jurulatih. Beliau pernah menjadi jurulatih Korea Selatan bawah 20 tahun. Beliau juga pernah menjadi jurulatih wanita Korea Selatan senior. Yang kedua adalah Kim Bong-soo, iaitu jurulatih penjaga gol. Beliau pernah mewakili negara Korea Selatan. Beliau juga pernah menjadi jurulatih penjaga gol Korea Selatan senior. Yang ketiga adalah Shin Sang-gyu, iaitu jurulatih kecergasan. Beliau pernah menjadi jurulatih kecergasan Cina bawah 23 tahun. Beliau juga pernah menjadi jurulatih wanita Korea Selatan di Piala Dunia bawah 20 tahun. Yang keempat adalah Zenon Radunsik, iaitu pembantu jurulatih teknikal. Beliau pernah memenangi Liga Juara Asia sebagai pemain. Dan yang kelima adalah Nova Arianto, iaitu pembantu jurulatih tempatan. Bagi admin, barisan kejurulatihan Indonesia tampak lebih berpengalaman yang hampir kebanyakannya pernah memegang kejurulatihan negaranya sendiri. Dari sudut sokongan daripada penyokong, kedua-dua pasukan juga mempunyai fans atau ultras sendiri. Jika di Malaysia terkenal dengan Ultras Malaya, yang sememangnya akan menaikkan kegurunan oleh penyokong lawan jika bertandang ke Bukit Jalil. Jumlah ahli Ultras Malaya lebih kurang 50,000 orang. Indonesia juga mempunyai Ultras Garuda yang diwakili 26 sezioner di seluruh Indonesia. Walaupun penduduk Indonesia lebih ramai, iaitu 8 kali ganda lebih banyak daripada Malaysia, akan tetapi Ultras Malaya di Malaysia lebih berorganisasi dan seragam dari segi disiplin dan semangat. Yang ketiga, pemilihan pemain. Di antara faktor hebatnya seorang jurulatih itu adalah berdasarkan pemilihan pemain-pemain mengikut kriteria mereka. Oleh itu, seseorang jurulatih perlu mahir memantau bakat dan keupayaan pemainnya untuk dipilih sama ada layak atau tidak mewakili negara.
Jadi di sini kita akan lihat dari 3 sudut berdasarkan pemain yang dipanggil semasa kelaikan aksi Piala Asia 2023 lalu, iaitu berapakah pemain naturalisasi, warisan atau kacukan di dalam skuad dua negara tersebut, berapakah juga pemain yang beraksi di luar negara, dan berapakah pemain muda yang berkualiti yang dipanggil oleh kedua-dua jurulatih tersebut. Jika dilihat ketika aksi kelaikan Piala Asia 2023 lalu, Kim Panggon memanggil 6 orang pemain warisan atau kacukan dan 2 orang pemain naturalisasi, iaitu Soumaré, Di Paula, Corbin Ong, Neto Davis, Darren Lock, Junior Estal, Dominic Tan dan Dion Cruz. Manakala Shin Tae-yong memanggil 1 orang pemain naturalisasi dan 2 orang pemain kacukan atau warisan ketika aksi kelaikan Piala Asia lalu, iaitu Elkan Bagot, Mark Clark dan Stefano. Jika dilihat bahawa Harimau Malaya lebih banyak pemain naturalisasi dan kacukan berbanding Indonesia. Seterusnya, jika dilihat dari sudut jumlah pemain yang beraksi di luar negara, skuad Harimau Malaya yang beraksi di kelaikan Piala Asia lalu hanya seorang sahaja, iaitu Dion Scholes yang beraksi di Liga 1 Belgium. Adapun yang lain bermain di Liga Super Malaysia yang kebanyakannya bermain di Johor Darul Takzim JDT, iaitu seramai 13 orang. Manakala skuad Indonesia pula seramai 5 orang pemain beraksi di luar negara, iaitu Asnawi di Liga 2 Korea, Elkan Bagot di Liga 4 England, Pratama di Liga 2 Jepun, Witan Sulaiman di Liga 3 Slovakia dan Sadir Ramadhani di Liga 1 Malaysia. Bagi admin, Indonesia lebih ramai yang mencari pengalaman di luar negara berbanding Malaysia, yang mana ianya mampu menambahkan lagi kekuatan skuad Indonesia. Jika dilihat dari sudut pemain muda bawah 23 tahun yang dipanggil oleh kedua-dua jurulatih tersebut, Kim Panggon memanggil seramai 3 orang pemain muda sahaja, iaitu Arif Aiman, Akhir Rashid dan Rubin Tiren. Kesemuanya bermain di dalam Liga Malaysia sahaja. Manakala Shin Tae-yong memanggil seramai 13 orang pemain muda yang mana 5 pemain beraksi di luar negara. Antara pemain muda terkenal Indonesia iaitu Asnawi, Elkan Bagot, Rizky Ridho, Pratama, Abimanyu, Irfan Jaya, Sadil dan lain-lain. Bagi admin, pemain muda Indonesia lebih ramai, seterusnya mampu menjadi pelapis dan prospek skuad Indonesia pada masa akan datang. Yang keempat, taktikal. Setiap jurulatih di dunia ini mempunyai falsafah bola sepak dan idea taktikal yang berbeza-beza. Dengan adanya jurulatih yang berpengalaman dan pemain yang berkualiti mampu merealisasikan falsafah bola sepak mereka dengan baik. Bagi jurulatih Indonesia, Shin Tae-yong ada ramuannya tersendiri. Jika dilihat formasi yang digunakan ketika aksi kelaikan Piala Asia lalu, beliau menggunakan formasi 3-4-3 ofensif dan 5-4-1 ketika bertahan di semua perlawanan menentang Nepal, Kuwait dan Jordan. Beliau juga mengemudi skuad bawah 23 tahun dan 19 tahun dengan menggunakan formasi yang sama. Secara umumnya, formasi 3-4-3 memerlukan disiplin yang kuat. Di samping kekuatannya pada defensif, ianya juga mampu menyerang secara cepat. Stamina dan kepantasan pemain juga mesti kuat dan laju untuk menjayakan formasi ini. Walaupun begitu, Shin Tae-yong ketika mengemudi Korea Selatan di Piala Dunia 2018, beliau menggunakan formasi 4-4-2, 4-2-3-1 dan 4-3-3. Formasi ini lebih rileks, yang mana pemain lebih kepada free roll dan boleh bertukar posisi. Formasi ini juga terarah kepada total football dan counter pressing. Oleh itu, kita boleh lihat bahawa Shin Tae-yong menggunakan formasi yang berubah-ubah bergantung kepada keperluan dan pemain yang sedia ada. Adapun Kim Panggon, ketika perlawanan kelaikan Piala Asia lalu, beliau menggunakan formasi 4-2-3-1 dan 4-3-3. Formasi ini lebih kepada free roll di mana pemain seperti Arif Aiman, Safawi, Faisal Halim sentiasa bertukar posisi sama mereka. Apabila menyerang, kebiasaannya left back dan right back akan naik ke atas sedikit bagi membantu bahagian serangan. Hanya 2 defend tengah saja yang stay di bawah. Tapi jika posisi bertahan, back 4 akan diterapkan berbanding formasi 3-4-3 yang kekal back 3 di bawah. Ketika Kim Panggon menjadi jurulatih Hong Kong pada tahun 2017,
Beliau turut menggunakan formasi 4-2-3-1 dan 4-3-3 di mana back 4 kekal di bahagian bawah. Akan tetapi beliau tidak dapat membawa pasukan Hong Kong itu ke Piala Asia 2019 apabila sekadar memperoleh tempat ketiga kumpulan. Jika dilihat, perlawanan terakhir Indonesia bertemu Malaysia adalah ketika Piala AFF Suzuki 2020 di mana Indonesia kendalian Shin Tae-yong menang 4-1 ke atas Malaysia kendalian Tan Cheng Ho. Jika dilihat, taktikal yang digunakan Shin Tae-yong adalah formasi 4-4-2 back 4, manakala Tan Cheng Ho menggunakan formasi 4-1-4-1 juga back 4. Kesimpulannya, Shin Tae-yong lebih berpengalaman menggunakan formasi yang berbeza-beza, seterusnya mampu mengelirukan strategi dan taktikal pihak lawan. Cumanya pertembungan antara Shin Tae-yong dan Kim Panggon masih belum diketahui siapakah yang lebih kuat. Secara keseluruhannya, Shin Tae-yong lebih hebat berbanding Kim Panggon dari setiap segi, sama ada dari segi pencapaian, pengalaman, sokongan, pemilihan player dan taktikal. Cumanya masih terlalu awal untuk kita nilai mereka dengan lebih detail lagi, kerana Kim Panggon baru menjadi jurulatih Harimau Malaya selama 7 bulan bermula Januari 2022. Sedangkan Shin Tae-yong sudah 2 tahun 7 bulan menjadi jurulatih skuad Garuda Indonesia semenjak Disember 2019. Dan mereka tidak pernah bertemu lagi pada mana-mana perlawanan. Walau bagaimanapun, kita sama-sama nantikan di AFF Mitsubishi Electric Cup 2022 nanti. Pada pandangan anda, siapakah yang lebih kuat dan hebat? Adakah Kim Panggon, jurulatih Harimau Malaya, ataupun Shin Tae-yong, jurulatih Garuda Indonesia? Sila berikan komentar anda di ruangan bawah dan sama-sama kita nantikan. Bye-bye.